Terus soalan rakan kita berkongsi, saya berhasrat untuk minta fasah dengan suami yang tidak mahu tunaikan solat dengan istiqamah dan dah banyak kali tak solat Jumaat. Saya tak mahu anak-anak yang dah remaja ikut jejaknya yang malas solat. Anak sulung saya lelaki berumur 16 tahun, katanya suami enggan ceraikan saya. Adakah dengan minta fasah saya tak akan diberi nafkah selepas bercerai? Mohon pencerahan. Tiada kekuatan katanya untuk menghadapi kemelut rumah tangga saya ni. Soalan ni Yang Ma'arif mungkin ada jawapan pada pencerahan rakan kita ni. Terima kasih Faiz dan terima kasih pada puan yang bertanya soalan tadi. Faiz, yang saya rasa kan Prof. Fazia, saya rasa yang ini adalah antara isu yang penting bila kita sebut tentang apabila seorang isteri itu nak memohon cerai dengan pelbagai caranya, kebimbangan pada seseorang isteri tadi itu disebabkan kejahilan tadi. Kejahilan dia apa tahu Faiz? Kejahilan dia ialah kalau tuntut cerai, maka semua hak-hak khususnya yang paling ditaati oleh wanita tadi, hak jagaan anak. Dia rasa dia akan hilang sebab anak-anak ni rapat dengan dia dan dia bimbang akan hilang hak jagaan sekiranya dia menuntut cerai. Begitu juga kan Faiz, dia rasa dia akan hilang kelayakan dia untuk menuntut harta. Harta tu memang dia beli, usaha dia sendiri, dia akan hilang harta-harta yang diperolehi tadi tu secara tunggal oleh dia sendiri sebab dia kata dia tuntut cerai. Jadi yang ini kan Faiz, yang antara perkara-perkara ketakutan yang disebabkan oleh kejahilan kita. Dan Alhamdulillah kan Prof. Azia, Datuk Azia, kita dah 5 tahun kan program dari hati ni. Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk kita sama-sama berfungsi dan melahirkan masyarakat yang kaya dengan ilmu. Sebab saya ulang balik dalam surah Az-Zumar, Allah SWT sebutkan puan, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah ya Muhammad, adakah orang-orang yang mengetahui itu sama sahaja dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi seorang isteri yang mengetahui hak dan juga tanggungjawab yang diperuntukkan dalam hukum dan juga undang-undang Faiz, maka dia sudah tentu tidak akan mudah ditipu dan dizalimi disebabkan oleh kejahilan dia tadi. Maka dalam konteks inilah Faiz, jawapan saya kepada apa yang puan sebut tadi, 16 tahun suami dia tadi tu masih lagi tidak berubah dalam persoalan yang begitu penting Faiz, iaitu persoalan berkaitan tentang salat. Kita tahu bahawa salat ini penting. As-salatu imaduddin. Salat itu, sembahyang itu adalah merupakan tiang agama. Jadi puan tadi dah sebut dah, disebabkan suami dia tadi tu tidak istiqamah dalam hubungannya dengan Allah SWT, maka apa yang terjadi ialah timbul kebimbangan di pihak dia. Bagaimana nak membina satu keluarga yang ada ketenangan, kasih sayang dan rahmat, khususnya rahmat daripada Allah SWT, sekiranya ketua keluarga tadi itu tidak menunaikan tanggungjawab dia terhadap pencipta dia. Pencipta dia, isteri dia dan anak-anak. Bagaimana nak dapatkan kebahagiaan tersebut, Faiz? Jadi atas asas tersebutlah Faiz, maka sudah tentu keluarga yang hendak kita bina tadi tu dibinakan asas ketakwaan kepada Allah SWT. Ketenangan yang kita cari itu sudah tentu kita tidak akan capai sebab hati yang dimiliki oleh Allah SWT tadi tu tidak pernah ditautkan dengan penciptanya Allah SWT. Maka dalam konteks inilah Faiz, maka puan saya sebut tadi tu dalam konteks undang-undang sebut secara jelas. Yang ini saya percaya dengan Faiz, kadang-kadang ada juga yang sebut ada yang suami salat tapi kaki balun bini pun ada. Kita banyak dalam ni Prof. Azia, dalam apa ni program dari hati ni banyak. Suami pergi solat subuh, solat isyak berjamaah, balik dia lesingnya bini dia, isterinya. Ni pun ada.
So jadi dalam keadaan apa pun Faiz, maknanya kita kena tengok hak yang diberikan oleh undang-undang pada kita. Kalau ada kecuaian tanggungjawab di pihak pemimpin keluarga tersebut, sama ada kecuaian dia dalam melaksanakan tanggungjawab dia kepada Allah SWT, sama ada kecuaian dia dan kegagalan dia melaksanakan tanggungjawab dia terhadap isteri dan anak-anak, Islam dan undang-undang telah memperuntukkan hak kepada isteri tadi untuk menentukan hak dia sama ada nak meneruskan perkahwinan tadi ataupun sebaliknya. Maka jawapan saya Faiz, oleh kerana undang-undang tu telah memberikan, Islam dan undang-undang itu sangat adil, maka diberikan kepada seorang isteri tadi itu untuk menentukan selepas 16 tahun usaha berdoa, berdakwah dengan suami masih lagi tidak berubah. Maka dalam keadaan ini istihara lah, macam Prof. Datuk Azia sebut tadi tu. Maknanya puan mempunyai hak untuk mendapatkan ketenangan. Selepas 16 tahun tidak mendapat ketenangan disebabkan oleh suami yang sebegitu, maka dia boleh menentukan hala tuju kehidupan dia. Fasah ini puan, maksud dia ialah kuasa tu diberikan kepada mahkamah. Kuasa itu tidak diberikan kepada suami. Maknanya puan tidak perlu bimbang. Dalam konteks permohonan fasah ini, sama ada suami bersetuju ataupun tidak. Kalau setuju, Alhamdulillah, kes cerai tadi tu akan cepat. Kalau dia tidak bersetuju sekalipun, kuasa tu puan diberikan kepada mahkamah, hakim mahkamah syariah. Hakim mahkamah syariah tadi itulah yang akan menentukan keadilan dan memberikan keadilan kepada puan dengan cara memerintahkan perceraian tadi itu difasahkan ataupun dibubarkan oleh mahkamah. Dan apabila pembubaran itu berlaku bukan disebabkan oleh puan tetapi disebabkan oleh kecuaian suami tadi, maka puan masih lagi berhak. Saya tekan balik puan. Puan masih lagi berhak untuk menuntut nafkah mut'ah. Puan berhak untuk menuntut harta sepencerian dan puan juga berhak untuk dapat hak jagaan kepada anak-anak tadi itu. Tanpa perlu rasa bimbang, tanpa perlu rasa takut, itu adalah hak yang diberikan oleh Islam dan juga undang-undang. Wallahu a'lam.